Buletin 1.30 anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof dan tajuk utama hari ini. Kanak-kanak 3 tahun yang hilang ditemui mati. Lagi suspek tipu pekerja ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kanak-kanak perempuan Nur Aisyah Alia Abdullah 3 tahun yang hilang selepas dipercayai dilarikan sepasang suami isteri penghujung bulan lalu ditemui mati di Gunung Raya Langkawi. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintendent Muhammad Iqbal Ibrahim. Bagaimanapun setakat ini belum ada maklumat lanjut berkaitan kes kematian Nur Aisyah Alia. Terdahulu pasangan suami isteri berusia 37 dan 40 tahun yang diburu polis bagi membantu siasatan kes kehilangan kanak-kanak itu ditahan di sebuah inap desa di Ampang, Selangor petang semalam. Kedua-dua suspek yang juga jururawat dan penganggur itu ditahan kira-kira jam 4 petang. Kehilangan Nur Aisyah Alia disedari ibunya Rosmalia Samo selepas pergi ke kediaman pasangan suami isteri itu di kuartus Hospital Langkawi untuk mencari anaknya minggu lalu. Dia kemudiannya membuat laporan polis pada Ahad lalu setelah lelaki itu memberitahu kanak-kanak itu diserahkan kepada pihak ketiga untuk dijaga. Polis Sarawak menahan seorang daripada 3 suspek yang dikehendaki berkaitan kes penipuan pekerjaan 47 rakyat Malaysia di Kemboja malam tadi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Sarawak, Superintendent Mustafa Kamal Ghani, suspek berusia 25 tahun itu ditahan pada kira-kira jam 10 malam di Jalan Tun Ahmad Zaidi, Edrus, Kuching. Menurut beliau, pihaknya akan memohon perintah riman terhadap suspek di Mahkamah Magistrate Kuching petang ini. Pada Senin lalu, pihak polis telah mendedahkan identiti 3 suspek bagi membantu siasatan berhubung kes terbabit. 2 lagi suspek yang masih dalam buruan pihak polis ialah Muhammad Ghaffar Abdul Jamal, 26 tahun dan Lai King Long, 31 tahun. Mereka adalah sebahagian daripada 40 rakyat Sarawak yang dibawa pulang ke tanah air pada 17 Januari lalu. Muhammad Ghaffar dipercayai sempat kembali ke negara ini 2 hari sebelum pihak berkuasa Kemboja menyerbu banglo dihuni 47 mangsa. Justru itu, pihak polis menggesa orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai suspek untuk menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Sebelum ini, 3 suspek termasuk seorang wanita ditahan bagi membantu siasatan sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. 2 suspek dipercayai terlibat kes penipuan pekerjaan yang menyebabkan 8 rakyat Malaysia terkandas di Monrovia, Liberia di reman 4 hari bermula hari ini. Perintah riman terhadap kedua-dua suspek berusia 53 dan 60 tahun itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Faizal Cik Saad di Mahkamah Magistrate Sibu, Sarawak. Kedua-dua suspek ditahan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Sarawak jam 10 pagi semalam di perkarangan IPD Sibu di sebuah rumah. Penahanan setelah risikan dibuat selepas mereka dipercayai mempunyai maklumat yang diperlukan untuk membantu siasatan kes berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana melakukan penipuan. 8 mangsa terbabit menerima tawaran pekerjaan di sektor pembalakan di Liberia melalui pesanan WeChat Disember tahun lalu. Namun pekerjaan dijanjikan tidak wujud, sebaliknya tiba di Liberia sehingga mengakibatkan mereka terkandas di negara itu sejak 4 Februari lalu. Difahamkan mereka terpaksa menjual telefon bimbit dan jam tangan selain memakan ubi kayu bagi meneruskan kelangsungan hidup sebelum diselamatkan sebuah syarikat perladangan negara yang beroperasi. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah berangkat pulang ke Brunei selepas menamatkan lawatan kerja selama 3 hari ke Malaysia sejak Isnin lalu. Baginda berlepas dari Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM jam 9.45 pagi tadi. Menyaksikan baginda berlepas ialah Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Baginda semalam mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di bawah rangka kerja perundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei di Putrajaya. Antara lain, pertemuan itu membincangkan hubungan dua hala kedua-dua negara dan isu yang membabitkan kepentingan bersama.
Baginda juga menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Malaysia dan Brunei mengenai pergerakan tahanan sebelum menghadiri majlis makan tengah hari yang dihoskan Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bagi meraihkan baginda di Seri Perdana. Hub 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini menetapkan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Rantau pada 13 April depan. Pengerusinya Azhar Azizan Harun berkata hari penamaan calon pula ditetapkan pada 30 Mac manakala tarikh mengundi awal pada 9 April. Untuk memudahkan proses penamaan calon, saya menggesa kepada bakal-bakal calon yang ingin bertanding pada PRK N27 Rantau agar mengisi dan membuat semakan awal pengisian borang tersebut dengan pihak pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya Negeri Sembilan sebelum hari penamaan calon. Proses semakan awal ini boleh dibuat mulai 25 Mac 2019. Selain itu, bakal-bakal calon juga adalah dinasihati untuk membuat pembayaran deposit lebih awal. Bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas mengenai urusan PRK terbabit di Putrajaya pagi tadi, Azhar berkata seramai 20,926 pemilih layak mengundi mengikut daftar pemilih yang dikemas kini sehingga 25 Februari lalu. Dari jumlah itu, 20,804 adalah pengundi biasa, 118 pengundi awal dan 4 orang pengundi tidak hadir luar negara. Peruntukan dianggarkan bagi PRK ini berjumlah 1.8 juta ringgit. Sama seperti PRK Parlimen Cameron Highlands dan Semenyi, proses PRK Dun Rantau akan juga disiarkan secara langsung di laman Facebook rasmi SPR. PRK Dun Rantau adalah yang ke-7 diadakan selepas pilihan raya umum ke-14. Jumlah peruntukan yang telah dibelanjakan dalam ke-7 PRK ialah sebanyak 15.34 juta ringgit. PRK Dun Rantau diadakan selepas Mahkamah Persekutuan pada 18 Februari lalu menolak petisyen difalkan Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Mohamad Hassan untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Seremban pada 16 November tahun lalu yang mengisytiharkan kemenangan beliau bagi kerusi itu adalah terbatal dan tidak sah. Kastam Sabah merampas 105 kg dadah dipercayai metafetamin dan 4,900 pil dadah yang dianggarkan bernilai lebih 5 juta ringgit dalam 3 rampasan di Kota Kinabalu dan Sandakan. Penolong Ketua Pengarah Penguatkuasaan Kastam, Datuk Abdul Latif Abdul Kadir berkata 3 suspek termasuk seorang warga asing dan wanita ditahan dalam kes berkenaan. Kes pertama pada 21 Februari lalu selepas pasukan anggota penguatkuasa Kastam Kota Kinabalu menahan seorang lelaki warga negara asing berumur dalam lingkungan 40-an bersama beberapa buah kotak yang disyaki mengandungi dadah di kaki lima di hadapan sebuah premis di Penampak. Hasil pemeriksaan ke atas kotak menjumpai ketulan hablur jernih yang disyaki dadah. Modus operandi adalah dengan menyorokkan dadah tersebut di dalam botol protein yang kemudiannya dipuskan ke Kota Kinabalu, Sabah dengan menggunakan perkhidmatan kurier. Berat keseluruhan dadah tersebut dianggarkan kira-kira 100 kg dengan nilai anggaran sebanyak 5 juta ringgit. Kes kedua pada 27 Februari lalu dikesan hasil imbasan ke atas sebuah kotak bungkusan menemui imej yang mencurigakan di Pejabat Pos Sandakan. Seorang lelaki berumur lingkungan 40-an ditahan selepas membuat tuntutan bungkusan itu pada hari yang sama. Hasil pemeriksaan menemui lebih kurang 4,900 pil disyaki dadah dianggarkan bernilai lebih RM122,000. Manakala kes ketiga, Kastam menahan seorang wanita berusia 20-an ditahan di Balai Ketibaan Domestik Lapangan Terbang Kota Kinabalu selepas tiba dari Kuala Lumpur. Tangkapan dibuat selepas bagasi yang dibawa suspek didapati mengandungi beberapa bungkusan mengandungi kira-kira 5 kg hablur jernih disyaki dadah. Semua kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Baik, seringkali apabila sesuatu perkara menjadi tular, pastinya ada yang kena tempias. Begitu juga dengan pengusaha produk ikan kering di Kuala Perlis. Pendedahan laporan sikap segelintir pengusaha yang tidak menjaga kebersihan pemprosesan ikan dan udang kering di Kedah membimbangkan mereka, terutama yang bersungguh-sungguh mengawal kualiti dan kebersihan produk keluaran. Tinjauan di perkampungan nelayan di Kuala Sungai Baru, Kuala Perlis mendapati sekurang-kurangnya 6 pengusaha ikan kering dan rata-rata penduduk turut mengusahakan produk belacan. Mempraktikkan amalan kebersihan, semua ikan kering yang dijemur diletakkan di atas rak atau par kayu yang tinggi pada kira-kira paras pinggang orang dewasa bagi mengelakkan didekati haiwan liar. Tiada kelibat haiwan terutama anjing yang dirakam di kawasan ini. Rata-rata pengusaha ikan kering di Kuala Perlis memasarkan produk dalam pasaran tempatan. Bagi Siti Zawiyah Abdul Latif, sejak memulakan perniagaan lebih 20 tahun lalu, aspek kebersihan tetap menjadi keutamaan. Dah basuh-basuh tu, bagi cuci-cuci, selawat-selawat tu, baru kita jemuk. Sampai 2 hari tu jemuk. Tu petang tu angkat lah. Tu hantar pasaran. Tu lah. Tak letak bawah. Kita jemuk lah di atas kedai dia lah. Kalau letak bawah ni macam tak elok lah orang pandang kan. Takut jugalah sebab kita. Tapi di sini alhamdulillah lah. Selalunya orang ni tak ada masalah apa kan. Tak nak dengar lah. Sebab sini tak ada anjing-anjing apa. Sini hantar ke mana Pak? Saya ni pakai hidup ambil kata. Kadang orang main beli ikan. Orang main beli macam orang apa kenuri-kenuri. Lepas main beli lah pakai. Dalam perkembangan sama, Yayasan Hilwana yang memperjuangkan produk makanan halal dalam negara mahu semua pihak peka dengan proses penghasilan produk halal. Benar ni, kalau kita nak makan, kita mesti bagi makan kepada, tak kira lah orang Islam ke bukan Islam, kita kena ambil daripada semua yang halal. Penyediaan pun yang halal juga, bahan yang halal. Jangan kita nak jual kat orang, kita hanya jual produk kita, tetapi kita ambil buat daripada semua yang tak betul. Macam contoh ikan masin tadi, kita jemuk di tempat di bawah. Seolah-olah kita nak jual kepada orang, tetapi kita penyediaan makanan itu tak elok. Persatuan turut mengambil inisiatif mengumpul produk makanan yang terjamin halal dan memudahkan pengguna mendapatkannya di bawah satu bumbung. Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2018 akan diumumkan Khamis depan 14 Mac. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, seramai 421,706 calon SPM boleh mendapatkan keputusan peperiksaan di sekolah masing-masing selepas jam 10 pagi. Daripada jumlah itu, 362,754 adalah calon sekolah kerajaan, bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan. 9,427 calon sekolah bawah agensi kerajaan selain KPM, 8,160 calon sekolah menengah agama negeri dan selebihnya adalah calon sekolah menengah agama rakyat, sekolah swasta dan calon persendirian. Calon persendirian akan dimaklumkan keputusan melalui pos atau boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri. Selain itu, calon juga boleh menyemak keputusan SPM melalui SMS atau laman web Lembaga Peperiksaan. Pertumbuhan permintaan domestik yang sihat pada Januari lalu membuktikan bahawa penurunan indeks harga pengguna IHP sebanyak 0.7% boleh disebabkan oleh permintaan perkurangan. Menurut Menteri Kewangan Lim Guan Eng, penurunan IHP pada Januari itu sebaliknya didorong oleh dasar kerajaan iaitu penstabilan harga minyak. Dalam satu kenyataan, beliau berkata penstabilan harga minyak menyalurkan penjimatan yang diperolehi apabila harga petrol turun yang terus dinikmati pengguna. Pada masa sama, melindungi pengguna semasa harga minyak melambung tinggi melalui penggunaan mekanisme harga siling serta penggantian cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Lebihan dagangan Malaysia meningkat 19.2% tahun ke tahun pada Januari kepada 11.5 bilion ringgit mengatasi konsensus pasaran sebanyak 9 bilion ringgit walaupun perang perdagangan antara China dan Amerika Syarikat belum selesai. Lebihan dagangan yang tinggi merupakan permulaan yang baik bagi tahun ini untuk ekonomi negara kerana ia membantu memastikan akaun semasa negara akan terus berada dalam keadaan lebihan bagi melindungi Malaysia daripada ketidaktentuan ekonomi global.
Selain itu, Menteri Kewangan berkata import meningkat sebanyak 1% tahun ke tahun sekaligus menunjukkan permintaan domestik berkembang baik dan bercanggah dengan kebimbangan deflasi yang ditimbulkan sesetengah penganalisis pasaran. Syarikat Automotif Nasional Proton terus cemerlang mencatatkan pendaftaran jualan 5,283 unit kenderaan pada Februari lalu. Jumlah itu mewakili anggaran perdagangan pasaran 12.7%, kenaikan 3% berbanding bulan sama tahun sebelumnya. Dalam satu kenyataan, Proton berkata meskipun tempoh singkat Februari, jualannya tetap positif dengan lonjakan 37% dari tahun ke tahun. Bagi 2 bulan pertama tahun ini, jualan syarikat melonjak 42% berbanding tahun sebelumnya. Sekaligus Proton mendahului jualan syarikat automotif terkemuka lain mengukuhkan kedudukan sebagai jenama ketiga pilihan warga Malaysia. Proton X70 kekal sebagai kenderaan utiliti sukan SUV terlaris di negara ini dengan jualan 2,823 unit pada Februari dan lebih 20,000 tempahan sejak dilancarkan pada Disember lalu. Usahawan muda digesa bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan MED dan agensi-agensi di bawahnya secara aktif bagi meluaskan perniagaan mereka di luar pasaran tempatan. Kementerian itu menerusi agensi di bawahnya sentiasa membantu usahawan muda terutamanya golongan yang memulakan perniagaan buat kali pertama dan ingin mengembangkan perniagaan. We got officials, capable people within the ministry that can help not only to listen to your complaint but to facilitate. How do you conduct your work to make you a better entrepreneur? Beliau terdahulu menyampaikan ucap tama pada Hari Usahawan Malaysia ASEAN 2019. Acara sehari anjuran MED dan Persatuan Usahawan Muda ASEAN Malaysia itu disertai kira-kira 250 peserta dari negara ASEAN. Kembali dengan laporan luar negara, polis anti pengganas Perancis memulakan siasatan susulan insiden 2 warden penjara yang ditikam seorang banduan dengan melaungkan Allahu Akbar di penjara Condorcet Arts Normandie. Kejadian berlaku pada jam 9.45 pagi waktu tempatan ketika banduan berkenaan menerima kunjungan isterinya. Mikael Cholo, 27 tahun, bertindak menikam warden penjara pada bahagian muka dan leher menggunakan sebilah pisau. Polis menembak mati isteri Cholo yang turut terlibat menyerang warden berkenaan. Kedua-dua warden itu dikejarkan ke hospital dan berada dalam keadaan stabil. Insiden disifatkan sebagai serangan pengganas. Cholo yang menjalani hukuman 30 tahun atas kesalahan merompak, menculik dan membunuh telah diradikalisasikan oleh anggota kumpulan militan yang turut dipenjarakan di situ. Ethan Lidenberger mendapatkan suntikan vaksin pertamanya ketika berumur 18 tahun. Remaja ini menjadikan kontroversi apabila membantah pendirian keluarga termasuk ibunya yang percaya dengan ideologi anti-vaksin. Thank you, Chairman Alexander. Pengalamannya itu dikongsi di hadapan Kongres Amerika Syarikat. Lidenberger berkata kumpulan anti-vaksin menjadikan internet terutamanya Facebook sebagai platform menyebarkan ideologi yang boleh mengelirukan orang ramai. Although my mother would turn to very illegitimate sources and sources that did not have peer-reviewed evidence or information, I quickly saw that the evidence and claims for myself were not accurate. And because of that, and because of my healthcare professionals I was able to speak with and the information provided to me, I was able to make a clear, concise, and scientific decision. Lidenberger memutuskan untuk mendapatkan suntikan vaksin Disember tahun lalu. Di Amerika Syarikat, kes melibatkan kanak-kanak di bawah umur 2 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi meningkat sebanyak 3 kali ganda sejak tahun 2001. Presiden Venezuela Nicolas Maduro tekad menundukkan pembangkang yang diketuai Juan Guaido. Ini merupakan kenyataan pertama Maduro sejak Guaido kembali ke tanah air. Bercakap di hadapan Angkatan Tentera Venezuela, Maduro menyifatkan tentangan ke atasnya adalah usaha pembangkang untuk menjejaskan keamanan Venezuela dengan bantuan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dilaporkan sedang mempertimbang untuk mengenakan sukatan baru ke atas Venezuela sebagai tekanan kepada Maduro. Maduro turut menyeru tentera untuk bersama beliau menghentikan gerakan yang dilancarkan pembangkang dalam usaha merebut kuasa tertinggi di negara itu.
Sementara itu, Ketua Pembangkang Guaido tidak menunggu lama untuk menggerakkan rancangannya menentang Maduro sekembalinya beliau ke Venezuela. Beliau menemui beberapa pemimpin kesatuan pekerja bagi meraih sokongan. Difahamkan mogok pekerja besar-besaran akan dilancarkan Guaido sebagai usaha melumpuhkan sektor awam. Ini sekaligus meningkatkan tekanan ke atas Maduro. Guaido tiba di Venezuela tanpa sebarang sekatan apabila beliau tidak ditahan pihak berkuasa negara itu seperti digempar-gempurkan sebelum ini. Selebriti rancangan realiti Kylie Jenner disahkan bilioner termuda atas usaha sendiri menurut senarai dikeluarkan majalah Forbes. Kylie, 21 tahun yang juga paling muda dalam adik-beradik Kardashian, mendapat tempat dalam senarai itu berdasarkan jualan kosmetik di bawah jenamanya Kylie. Menurut Forbes, perniagaan yang dimulakan 3 tahun lepas mencatat jualan $360 juta pada tahun lalu. Selain itu, pengasas Amazon Jeff Bezos kekal sebagai individu paling kaya di dunia. Hartanya bernilai $131 bilion, naik $19 bilion dari 2018. Kedudukan pengasas Facebook, Mark Zuckerberg, antara yang merosot dalam senarai Forbes itu. Kejutan terbesar berlaku dalam pusingan kalah mati Liga Juara-Juara Eropah kali ini apabila pemenang 3 kali berturut-turut Real Madrid tersingkir dalam pusingan 16 terbaik selepas tewas 3-5 secara agregat kepada EX awal pagi tadi. Manakala Tottenham Hotspur marah selepas mengecewakan Borussia Dortmund. Real Madrid yang juga juara bertahan berbekal kemenangan 2-1 dalam aksi pertama ke atas EX Amsterdam sebelum ini. Namun kelebihan beraksi di halaman sendiri bertukar mimpi ngeri apabila kecundang 4-1 kepada pelawat sekaligus dimalukan dengan penyingkiran di peringkat kalah mati di hadapan penyokong sendiri di Madrid. Sementara itu, wakil England Tottenham Hotspur turut marah apabila menang bergaya 4-0 secara agregat mengatasi pendahulu Bundesliga Borussia Dortmund. Spurs menidakkan kebangkitan yang cuba dilakukan tuan rumah dengan kemenangan 1-0 hasil jaringan Harry Kane untuk ke peringkat suku akhir. Dua lagi pertembungan penentuan pusingan 16 terbaik berlangsung lewat pagi esok. Antara yang menjadi tumpuan semestinya pertemuan PSG dan Manchester United yang menyaksikan gergasi Perancis itu bekerja keras mempersiapkan Edinson Cavani sebagai senjata tambahan. Mempunyai kelebihan kemenangan 2-0, Paris Saint-Germain PSG tampak berada dalam mood terbaik mereka dan tidak tertekan menjelang pertembungan kedua dengan Manchester United di Paris. Dalam sesi latihan, penyerang Edinson Cavani yang cedera sebelum ini sudah mula menyertai rakan sepasukan di atas padang. Dan pengurus Thomas Tuchel mengakui tonggak Uruguay itu sedang dipersiapkan untuk diturunkan bagi perlawanan menentang Manchester United. Ini kerana PSG merancang memerangkap pasukan pelawat dengan menjaringkan gol awal yang boleh meletakkan lawan dalam keadaan sukar sekaligus mengelakkan kebangkitan saat akhir. Cuma Cavani akan berdepan ujian kecergasan yang akan diatur untuk menentukan dirinya benar-benar bersedia dengan Tuchel membuat keputusan pemain yang akan disenaraikan sebelum perlawanan. Oui, Eddie a fait les derniers deux entraînements avec nous, avec l'équipe, complètement, pas seulement une partie, mais il a fait tous. Mais on a décidé jusqu'à avant 1 heure, on a décidé ensemble qu'on fait la décision demain après l'entraînement parce qu'on attend la réaction. C'était son premier 2 entraînements avec nous. Nous avons joué et il a fait tous avec nous, mais on doit attendre. Et la décision finalement est demain matin après 11 heures. Dalam masa sama, beliau juga mengingatkan anak buahnya agar berwaspada dengan kualiti yang dipunyai pemain lawan bersama jurulatih baru mereka, Ole Gunnar Solskjaer. Sementara itu, Manchester United mengharapkan faktor tuah membantu mereka ketika berkunjung ke arena lawan dalam pertemuan timbal balik kedua dengan Paris Saint-Germain PSG. Kekalahan 0-2 kepada lawan di tempat sendiri dianggap pencalar maruah mereka. Justru skuad ini kali ini ditagih menebus semula dengan mendapatkan keputusan yang diharapkan. Namun Manchester United kelihatan timpang di atas kertas memandangkan deritan pemain yang cedera, termasuklah yang digantung perlawanan. Tetapi itu tidak menjadi mereka membawa misi mustahil kerana apa sahaja yang boleh berlaku dalam tempoh 90 minit dan bergantung kepada siapa yang bijak memanfaatkan kesempatan.
Antara suntikan semangat buat United ialah rekod pertemuan di tempat lawan, khususnya pasukan-pasukan kuat yang diharungi sebelum ini memihak mereka dan tidak terkecuali boleh diulangi sekali lagi. So there's so many examples of teams that can change results like this. Us as a club, we've done it so many times. The players have been fantastic away from home. We've beaten Chelsea, Arsenal, Tottenham, which have given us belief that we can do this as well. Baik, sekian Buletin 1.30. Teknologi automotif terus berkembang dengan lebih banyak kereta elektrik menjadi pilihan pengeluar. Kami akhiri dengan pameran Motor Geneva 2019. Saya Fatin Hamimah Yusof, teruskan menonton T3. Salam hormat dan Assalamualaikum.